Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني شرح لي صدري استعمل به جسدي حولي قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni, sambung kita pengajian kitab Musalli. Kita dah banyak dah ni muka surat tiga Jawi, Rumi 75, 22 Jawi tu duduknya dekat 1, 2, 3, 4, 11 daripada bawah. 11 daripada bawah. Kalau yang Rumi 75. Kita sedang membincangkan tentang solat Jumaat. Solat Jumaat, kewajipan solat Jumaat. So kita bincang lagi berkaitan dengan solat Jumaat berbilang-bilang tempat dalam satu qaryah. Kemudian tuntutan solat Zuhur selepas solat Jumaat. Tu tuntutan solat Zuhur selepas solat Jumaat tu, ada tuntutan yang kita bincang sebelum ni. Apa lagi? Kemudian kita masuk perbahasan berkaitan dengan hukum fiqh ni, iaitu khilaf tu. Kita masuk bab khilaf. Taklid pada mazhab lain, 40 orang yang kamil, yang mustautin, yang cukup syarat, macam mana kalau tak cukup syarat dan sebagainya. Itu kita bincang yang lepas tu. Itu yang lepas. Dan masuk kita, dan lagi adalah yang demikian itu kat situ. Kita baca dulu, tengok. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi adalah yang demikian itu orang yang memudahkan agama Islam, sebab tiada ia amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Ni cerita pasal apa tiba-tiba duduk tengah ni? Kena undur sikit. Kalau undur sikit baru kita faham cerita pasal apa. Maka adalah pada masalah ini undur sikit. Maka adalah pada masalah ini kita kata jawabnya taklid itu sungguhnya harus jua, tiada sunat dan tiada wajib. Ini kita membincangkan tentang, betul, mazhab lain ada yang mengatakan memadai dengan 8 orang, 4 orang. Sebelum ni pun kita dah tahu. Jadi PKP kita tu, rupanya 4 orang pun boleh, ada mazhab kata gitu.
Malah kita juga bincang sebelum ni bahawasanya mazhab Syafi'i pun qaul qadim mazhab Syafi'i. Qaul qadim mazhab Syafi'i 3 orang atau 4 orang. 3 orang atau 4 orang, maka sah dah sembahyang Jumaat. Tu kita bincang. Jadi apa cerita sebenarnya? Jika dalam keadaan tertentu, yang contoh yang diberi adalah kita tak dapat menentukan 40 orang kamil. Sebab 40 orang tu dah sebut dah sebelum ni, saya sebut secara ringkas je lah. 40 orang ni kita main kira gitu aja. Kadang-kadang kita tak tengok pun mana mastautin, mana mukim. Sedangkan mukim tak boleh kira 40, mastautin baru. Kadang kita tak faham mastautin dengan mukim tu apa benda. Maka kita main kira je 40 tu. 40 orang yang wajib untuk mengesahkan Jumaat. Bukan semata-mata 40 orang. Kalau 40 orang tu mukim, tak sah juga solat Jumaat. Dia kena mastautin dan dia kena sempurna, kamil. Syaratnya kena sempurna. Antara syaratnya adalah solatnya sah. Solat dirinya sendiri sah, bacaan Fatihahnya betul dan sebagainya, baru boleh kira 40. Jika tidak tak boleh kira 40. Dia kena kira orang lain. Walaupun semayang beribu sekali semayang pun tetap tak sah juga semayang Jumaat tu jika tak cukup 40 orang mastautin yang kamil. Kemudian dia kata kalau macam tu ambillah mazhab lain. Ambillah mazhab lain ataupun pendapat dalam mazhab Syafi'i qaul qadim. Qaul yang lama ketika Imam Syafi'i di Iraq. Imam Syafi'i di Mesir yang kata 40. Di Iraq kata 3 orang 4 orang je. Pakai kaul tu lah, pakai pendapat tu. Tak boleh juga. Bukan tak boleh. Boleh, tapi dia kata sebaik-baiknya, tu maksudnya, maka adalah pada masalah ini kita kata jawabnya, kata Syekh Daud, taklid itu sungguhnya harus juga. Nak bertaklid kata nak pakai mazhab lain harus, tak wajib. Mazhab Syafi'i bila tak cukup 40 tak boleh buat solat Jumaat. Kenapa tak cukup 40? Tak ada mastautin, tak cukup 40. Walaupun mungkin ada beribu, mastautin tak cukup 40. Tak boleh lah. Sebenarnya Zuhur kan. Ataupun ada ramai, ada 100 mastautin, lebih 40. Tapi semuanya kita tak dapat nak pastikan dari segi bacaannya betul ataupun tidak. 40 tu kena pasti 40 orang tu betul-betul sah semayangnya, bacaan Fatihahnya betul, rukun qaulinya betul, semayangnya rukun semua betul, dan dia tahu rukun-rukun Jumaat. Nak pastikan, tak boleh pasti. Akhir sekali tak cukup orang. Bila tak cukup orang, katalah 30 orang je ada. Semayang beribu ni, tapi 30 orang je yang cukup syarat, maka tak boleh. Kalau ambil mazhab lain macam mana? Tu cerita yang lepas ni. Ambil mazhab lain macam mana? Ambil pendapat mazhab Syafi'i qaul qadim macam mana? Yang kata 3-4 orang pun jadi lebih pada cukup dah. Mastautin tu 3-4 orang je nak. Ataupun mazhab lain yang kata 10, 12 dan sebagainya, pakai mazhab lain. Kan okey. Bolehlah buat solat Jumaat, sahlah solat Jumaat tu. Ni dia nak kata. Dalam masalah ni, untuk bertaklid harus je, bukan wajib. Hukum asal tak boleh buat solat Jumaat kerana tak cukup 40 ataupun tak cukup 40 sempurna. Sempurna tu tak cukup 40. Jadi kalau macam tu, tak payahlah buat. Tak payahlah buat. Tak apa, kita ambil pendapat lain, qaul qadim ataupun mazhab lain. Dia kata kat sini, tak sunat pun. Habis tu tak payah sembahyang Jumaat. Kenapa tak payah sembahyang Jumaat? Kenapa ambil pendapat tu lebih afdal daripada pakai pendapat lain yang kata tak sampai 40 pun sah juga? Kita bila sebut 40, kita akan terbayangkan 39 orang, 38 orang semayang. Bukan. Kita cerita mastautin. Ingat balik yang dulu. Cerita pasal walaupun beribu semayang, tapi kalau musafir dengan mukim tak boleh kira dia. Walaupun bacaannya sedap sekalipun, bacaannya qari sekalipun, tak boleh kira 40. Nak kira 40 ni mastautin, dah lah mastautin, kena sempurna. Kita cerita yang tu. Jadi tak boleh buat, pakat-pakat balik. Ribu-ribu orang pakat balik. Kalau nak pakai pendapat lain, boleh. Mana lagi baik? Balik semayang Zuhur. Bukannya buat Jumaat juga dengan menggunakan pendapat mazhab lain ataupun pendapat mazhab Syafi'i yang qaul dhaif, pendapat dhaif. Lebih baik tak payah pakai, walaupun boleh kalau nak pakai. Okay? Kenapa? Kalau kita fikir logik kita, lebih baik buatlah semayang Jumaat tu, sebab ada kan pendapat lain. Kan itu logik kita kata. Buat aja Jumaat tu sebab ada pendapat yang mengatakan boleh. Kenapa pula tak nak buat? Kita kata gitu. Syekh Daud tak kata gitu. Syekh Daud kata koyak. Syekh Daud tak kata gitu. Dia kata tak, sebaiknya jangan buat Jumaat. Sedangkan Jumaat tu fardu ain tu. Sebab apa?
Dia kata sebab apa? Sebab ni nak beritahu ni sebab ni. Sebab apa? Jangan buat juga Jumaat. Sebab tak cukup pendapat ada kata 4 orang dah cukup dah. 4 orang mustautin dah cukup. Tak boleh juga. Jangan pakai. Bukan tak boleh, jangan pakai. Ada pendapat mazhab lain pun kata 10 orang je. Ada kata 12 orang, ada kata 20 orang, ada kata 30 orang. Cukup. Cuma tak cukup 40 je. Pakai je lah. Logik akal kita baik sembahyang juga kan, ada pendapat lain. Tapi sebenarnya tidak. Apa hujahnya? Ni hujah dia. Hujah jangan ambil juga. Yang pertama, tak wajib ambil pendapat lain. Itu yang pertama. Tak wajib pakai mazhab lain. Macam dekat Mekah, sentuh batal wuduk. Sentuh tawaf batal wuduk. Batal wuduk dululah. Sekarang dah jarak. Sekarang tak jarak dah kan? Sekarang jadi balik. Sentuh batal. Nak ambil wuduk pun ialah jauh. Dulu dekat aja. Akhir sekali kan pakai mazhab Syafi'i qaul dhaif ataupun pakai mazhab lain kan. Dia kata sentuh tak batal. Wajib ke? Wajib ke pakai pendapat itu? Tak wajib. Cuma kalau tak nak pakai pendapat itu, siap jalan kaki jauh ambil wuduk sampai geng Syiah lalu. Gedegang batal wuduk perempuan. Pergi ambil wuduk punyalah jauh. Baru nak sambung tawaf balik, geng Iran lalu batal wuduk. Pergi je. Cuma wajib ke? Tak wajib. Mazhab Syafi'i sentuh laki perempuan batal lah. Cuma untuk memudahkan kita boleh ambil. Soalannya sekarang ni, wajib ke tak wajib? Tak wajib. Tak wajib untuk pakai mazhab lain, pakai pendapat lain. Jadi oleh kerana itu, wajib ke sembahyang Jumaat juga? Walaupun tak cukup 40 yang sempurna tadi. Tak wajib. Tak wajib. Dia kata harus saja. Jadi kenapa kalau kita tengok kena balik baik sembahyang Zuhur aja, tak payah sembahyang Jumaat? Okey? Alasan dia. Walaupun boleh. Dan lagi, bawa masuk kita ni, adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam. Sebab kalaulah kita kata boleh je sembahyang aja, kita akan jadi orang yang memudahkan agama kita. Syariat kita jadi mudah-mudah. Tak apa ada pendapat tu, tak apa ada pendapat tu. Mula-mula bab ni, lama-lama bab lain. Nak sembahyang jenazah, tiba-tiba tak ada wuduk pergi rumah orang ke, kalau pergi masjid tak apalah, di rumah orang nak sembahyang jenazah. Tapi tengok dengan payah apa, ada payah, tapi ada orang dah nak sembahyang jenazah ni. Alah sembahyang je lah. Ada qaul dhaif, mazhab lain kata tak payah ambil wuduk, boleh bersah solat jenazah. Kita dah mula dah. Sebab mula daripada ni. Kita jadi bermudah-mudah. Memang betul mazhab lain tak payah. Mazhab Syafi'i je kena ambil wuduk solat jenazah. Mazhab lain tak perlu. Tak ada wuduk pun tak apa. Kita dah mula. Lepas tu pula jadi benda lain pula. Benda ni boleh makan ke tak? Mazhab Syafi'i kata haram, mazhab lain kata halal. Bantai. Mula dah. Kita jadi mudah.com. Ambil mudah. Mula. Sebab tu dia kata walaupun boleh, tapi tak galak. Macam itulah lebih kurang. Tak galak kerana menyebabkan kita memudah-mudahkan agama kita memudah-mudahkan hukum. Kalau ingat dulu tahun 80-an 90-an, orang lagi hidup lama lagi sebelum tu, ingat tak tahun 70-an? Tak ada main. Ada pendapat, tak ada. Semua tak boleh. Bila kita belajar dalam, rupanya ada pendapat kata boleh, ada mazhab kata boleh. Tapi tak ada pun tutup guru yang kata boleh, ada pendapat, tak. Orang lagi lama hidup, lagi lama dapat rasa benda ni. Tahun 60-an, tahun 70-an. Saya sempat tahun 80-an, 90-an. Itu pun dah ada sikit-sikit, tak ada sangat. Tapi sekarang pendapat. Bukan salah. Menyebabkan kita memudah-mudahkan dalam agama kita. Menyebabkan kita masalah. Bukan masalah pendapat tu, kita yang masalah. Jadi dia kata kat sini, sebab memudahkan agama Islam. Sampaikan kalau sembahyang Jumaat tu balik, datang 1000 orang, cari-cari 40, tak cukup, ada 39. Sebab seorang tu kena kuarantin. Contoh yang kata 39 ni apa ni? Yang mustautin yang cukup syarat. Ada seorang lagi mustautin nak cukupkan 40, tapi dia ni tak cukup syarat. Dia semayang dia pun tak tahu sah ke tak, entah bacaan dia pun macam mana. Balik 1000 orang semua balik. Sampaikan tak perlu sembahyang Jumaat. Walaupun boleh. Okey sembahyang tak apalah, ada mazhab kata boleh. Boleh je. Syekh Daud kata lebih baik suruh balik. Kalau sembahyang Jumaat pun macam tu punya keras, suruh balik. Sebab tak wajib pun ambil pendapat tu. Nak ambil boleh. Tu kata. Sebab apa? Menyebabkan kita jadi mudah. Sebab tambah lagi, tiada ia amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar. Tak ada amal ma'ruf nahi munkar.
Habis kalau katalah boleh. Agak-agak kita akan berusaha tak untuk cari orang, untuk cari mustautin. Yang mana mustautin yang tak cukup syarat supaya dia cukupkan syarat. Kita berusaha untuk jadikan dia cukup supaya dapat 40 orang. Dalam masalah Jumaat, dalam masalah lain. Dalam masalah makan apa, ada tak kita berusaha untuk nak beritahu kat dia supaya jangan buat gini walaupun ada pendapat. Takkan lah, sebab boleh ada pendapat. Tu dia kata. Hilang amal ma'ruf nahi munkar. Hilang sebab dah jadi macam boleh. Sebab tu tok guru lebih-lebih yang lama-lama, ataupun dia tak lama, dia mungkin 40-an, tapi dia belajar dengan tok guru lama. Jadi perangai dia lama. Semua tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Cuba kita tengok. Kalau kita tengok, ini tak boleh, ini tak boleh, ini syirik, ini tu. Kata apa sedap syirik. Dia memang keras. Sebab dulu memang gitu. Sebab tu orang dulu semua hebat-hebat. Sekarang ni je. Kalau kita tengok, tu tak boleh. Siput sedut tak boleh makan. Pening kita. Oh sudah. Macam mana kata boleh makan siput sedut tu? Sudah pening bala kita. Tak nak bawa lah tu lain kali lah. Siput sedut. Sudah dia kata tak boleh makan siput sedut. Kenapa kerah gitu? Dia ada yang bendang. Yang bendang lain. Ada yang laut lain. Dia macam-macam lah, panjang cerita. Saya nak beritahu keras tu dulu-dulu je. Sekarang dah tak keras sebab ada pendapat sebab menyebabkan walaupun betul ada pendapat, kesan daripada itu adalah kita bermudah-mudah dalam agama kita. Tak apa, biarlah, tak apa. Kita akan jadi gitu. Orang tua sangat, perempuan, sehingga satu tahap tua boleh. Ada pendapat mengatakan boleh pecat rambut. Maksudnya rambut tak wajib tutup. Tapi tua, istilah kita ada panggil tua bangka. Tapi ada pendapat kata tak boleh juga, tua macam mana pun. Kita dah mula. Tak apalah, tok kita ke tua bangka dia panggil. Bukan tua 60, 50 tu tak tahu tu. Itu ada lagi. Ni tua sungguh. Tua tengok apa rasa macam gitulah. Tak boleh, tua sungguh. Jadi yang itu boleh pecat tudung ke bawah ni, tuduk rambut je tak payah tutup. Ada pendapat kata gitu. Dalam mazhab Syafi'i pun ada, mazhab lain pun ada. Okey, mula buka. Lepas buka umur 75. Lepas tu 65. Lepas tu 50 dah tua dah tu. Dia mula jadi jangkit. Itu yang nak mengelak benda tu. Walaupun boleh, maka tiada amal ma'ruf nahi munkar. Maka yang demikian itu dosanya amat besar lagi balanya umum. Dosanya amat besar lagi balanya umum. Balanya umum. Bala umum ni maksud, kalaulah orang sebahagian je buat maksiat, sebahagian je buat dosa, semua kena. Pak imam, ustaz, orang alim, tok guru, semua kena. Semua akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah diri kamu daripada siksaan bala yang Allah turunkan, yang bukan untuk kamu, untuk orang lain, tapi kamu kena sekali. Sebab tu ada amal ma'ruf nahi munkar. Dia bukan amal ma'ruf saja, dia ada nahi munkar, nahyun 'anil munkar. Kalau amal ma'ruf je, kita tak payah sibuk-sibuk, tak payah pergi tengok orang jiran nak jadi apa pun dia punya pasal. Kita sembahyang, puasa, zakat, buat baik, tak buat orang, tak kacau orang, cukup syurga. Tidak. Mana nahi munkar? Sebab kalau kata tak ada nahi munkar, menyebabkan ada sekumpulan yang buat munkar, turun bala, kita kena sekali. Biasa kita tengok banjir, rumah tu imam pun kena, rumah ustaz pun kena banjir. Sedangkan dia dakwah, berdakwah. Yang buat hal tu kampung dia, buat joget ke buat apa, sekali Allah hantar banjir, tsunami ke apa, dengan semua kena. Orang baik pun kena, baby yang tak bersalah pun kena. Jadi sebab tu dia kata balanya umum. Dosanya amat besar, balanya umum. Bila dah bermudah-mudah. Sebab tu nak tak nak, kena ada satu puak yang menyuruh kebaikan, menyuruh berbuat baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mesti ada sebahagian dia tak boleh. Ketika Nabi SAW dia nak ajak semua pergi perang, dia akan tinggal sebahagian dekat kampung. Dia tak ajak semua lelaki semua perang, tidak. Dia akan tinggal sebahagian sikit yang pandai-pandai ni untuk mengajar orang kampung. Sebab kalau keluar mati habis ilmu habis. Jadi sebahagian dia kena ada orang untuk menyampaikan, dan sebahagian ni kena ada untuk
menyeru kepada kebaikan. Mesti kena ada. Bukan sekadar menyeru kebaikan, kena ada juga melarang daripada yang salah. Dia panggil amal ma'ruf, nahyu anil munkar. Dua-dua kena ada. Maka wajib atas orang yang kuasa daripada raja-raja, pemerintah. Sebab raja-raja tak boleh tidak dipilih oleh rakyat. Tak ada. Dia pula memang Allah lantik lah kiranya. Boleh kita kata gitu. Banyak berkaitan dengan raja-raja punya hadis Nabi, berceritakan tentang raja adalah bayangan Allah dan sebagainya. Sebab Allah yang lantik. Raja ni Allah yang lantik. Maksud Allah yang lantik, dah lahir anak, dia anak raja. Kita boleh minta sebelum kita sebelum kita nak jadi ni, ada malaikat kata, "Tik, nak jadi apa? Hidung macam mana? Mulut macam mana? Laki ke perempuan? Nak jadi anak apa? Petani ke apa?" Tak ada. Tahu-tahu dah jadi dah. Anak petani, tahu-tahu anak nelayan, tahu-tahu anak raja, anak menteri, tahu-tahu dah jadi gitu. Maka dia adalah pilihan daripada Allah. Maka datangnya jawatan atau pangkat tadi tu bukan datang for free, datang dengan tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kita semua adalah pengembala, kita semua adalah raja, dan kita akan dipersoal orang bawahan, rakyat kita. Jadi kuasa raja-raja. Hulu balang. Yang ni dilantik. Ini dilantik oleh raja. Hulu balang. Hulu balang maksud sekarang apa? Menteri tu kan? Boleh lah. Maksudnya orang ada kuasa juga, tapi dilantik oleh manusia. Maknanya dia ada kuasa. Raja tidak. Raja mana boleh lantik, manusia lantik. Okey. Dan lain-lainnya. Dan lain-lain itu masuk Perdana Menteri, Menteri besar, apa-apa semua yang berjawatan. Bahawa menyuruh mereka itu kena suruh. Bukan relax-relax aja. Kena suruh. Bahawa wajib ni menyuruh mereka itu belajar dengan keras. Ini adalah kuasa pemerintah, raja-raja, sultan-sultan, yang dilantik pula Perdana Menteri, menteri besar yang dilantik ni, dan orang yang berjawatan. Yang berjawatan, lebih-lebih lagi jawatan dia ada kena-mengena dengan agama. Maka dia wajib suruh belajar dengan keras. Sekejap, wajib apa ni? Wajib berkaitan dengan apabila nak buat solat Jumaat, tak boleh buat ataupun main buat aja tanpa kita dapat buat betul-betul syarat dan rukunnya, iaitu 40 orang tu minimum paling kurang mesti cukup syarat. Kita tak pernah buat. Saya dah cerita sebelum ni kan, orang dulu ada buat. Ada buat. Sampai ada tok guru tak sembahyang Jumaat sampai mati. Sampai Jabatan Agama Islam datang. Akhir sekali Jabatan Agama balik macam tu je. Sebab betul tok guru tu cakap, aku kenal sekor-sekor dalam kampung ni. Yang buat solat Jumaat aku kenal sekor-sekor. Itu mengaji dengan aku, itu mengaji Quran dengan aku. Ini tak mengaji langsung. Ini pergi London balik, bawa balik dengan rambut anak bini tak tutup. Aku tahu satu-satu. Tiba-tiba nak kira yang 40 dalam solat Jumaat tu, yang tu juga aku tahu. Aku orang sini. Ni utara sana, Kok Diam. Tempat nama Kok Diam. Utara sana. Ada orang Kok Diam. Dia sampai ke sudah tak sembahyang. Sebab apa? Tak sah sembahyang Jumaat tu. Tak cukup 40. Nak tu. Kalaulah begitu keadaannya, dia kata, tak boleh. Pemerintah wajib menyuruh mereka ni belajar dengan keras. Bukan suruh tulis signboard besar. Belajarlah ilmu sembahyang, ilmu Jumaat, ilmu fardu ain macam tu. Tak memadai. Itu bagus juga, tapi tak memadai. Dengan keras. Bila dengan keras maksudnya paksa, undang-undang, akta, tangkap, saman, penjara. Tu paling maksimum penjara lah. Maksimum. Ataupun tangkap, bubuh, apa dia panggil, letak dekat satu sekolah tempat yang kena wajib belajar. Gitu. Wajib. Dan dengan menakutkan mereka itu. Bukan tu aja. Menakutkan. Tak sembahyang Jumaat sebat 3 kali. Denda 2,000. Gitulah maksudnya, menakutkan. Dan penjara sebulan atau kedua-duanya sekali. Buat macam ni, menakutkan. Supaya orang bukan sekadar sembahyang Jumaat, belajar sekali. Dan jikalau dengan perang sekalipun. Masuk perang ni maksudnya memerangi. Sehingga kan pergi kampung tu buat rush. Penuh. Ambil apa? Yang dawai yang berduri tu, macam Covid tu. Letak. Kenapa? Orang dalam ni tak mau belajar. Lepas tu ambil, datang semua Jabatan Agama Islam. Takkan polis datang kot. Datang. Buat kelas. Datang, paksa sampai kena gitu. Nak keluar tak boleh.
Sebab ada duri. Tak boleh keluar macam tu. Macam mana kita dah buat kat orang yang COVID dulu kan, kalau PKPD dah habis kena, macam tu juga. Kena buat PKPD juga dekat orang yang macam ni, tempat yang macam ni. Perang sekalipun. Malah kerana mereka itu pada hukum syarak itu meninggalkan dia sembahyang kerana mereka tinggal sembahyang. Dia termasuk sembahyang biasa juga ni. Kerana sembahyang tiada sah sebab tidak tahu rukun sembahyang. Jadi maknanya kena ajar rukun-rukun. Sebab tanpa tahu rukun-rukun tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang, macam mana nak buat Jumaat? Kalau dalam bab Jumaat. Jadi kena juga. Atau sebab tiada kena huruf Fatihah bacaannya, tiada kena huruf Fatihah bacaannya. Tak kena. Tak betul lah. Tak betul bacaan Fatihah. Jadi wajib bagi tu. Cari. Kena buat secara terkejut. Datang satu buatlah. Apa dia panggil? Tim-tim tertentu yang dibayar gaji, pergi jumpa kat atas bas, baca Fatihah. Tak betul. Ambil saman, kena datang sini. Kalau tak datang dalam masa seminggu, kena denda berapa, macam tu lah. Datang free of charge. Dapat makan free lagi, cakap gitu. Datang pagi, makan sarapan percuma, balik tengah hari boleh bawa balik nasi bungkus free. Kena pergi kat sini, dia panggil saman kan, saman kena saman. Kalau tak datang ini dalam masa seminggu 2 minggu, maka 100, 200 ringgit, 300 ringgit kena bayar. Kalau tidak, tak boleh renew road tax, tak boleh renew. Buat takkan tu pun nak kena ajar. Kena gitu. Ya, kena gitu. Kalau tidak, dia orang tanggung ni. Kerana mereka meninggal. Atau akhir sekali bacaannya betul. Bukannya payah pun, Fatihah je pun. Tak payah nak Baqarah apa, itu belajar sunat. Fatihah tu fardu ain, wajib. Lepas tu jangan lupa tahiyat akhir, wajib juga. Takkan Allahu Akbar dengan Assalamualaikum pun salah kot. Itu kita tak payah masuk dalam ni lah. Dua lah yang penting. Pertama Fatihah, yang kedua tahiyat akhir. Tahiyat akhir juga rukun qauli. Tak sah juga, tak boleh kira 40 juga. Kalau doa at-tahiyah ataupun macam budak-budak lu, at-tahiyatul mubarakatus salawat, macam tu memang tak jadi, tak boleh kira 40. Jadi macam mana nak betulkan? Betul Fatihah, betul tahiyat akhir. Dua tu rukun qauli yang besar lah. Yang lain ada lagi rukun qauli, ada 5 kan. Yang tu pendek-pendek aja. Dan tiada ia belajar mereka itu, dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu belajar. Kalaulah dia berkuasa, dia ada kuasa, tapi dia tak buat, berdosa. Begitu juga mak bapak ada kuasa dekat anak dia, anak jiran tak ada kuasa, anak dia ada kuasa, maka anak dia tak ajar anak dia salah, berdosa juga. Itu kita tahulah kan. Kena jangan main. Dan wajib atas segala orang yang tahu, kena balik ke orang yang mengajar. Macam mana, kena slow sikit Dan wajib atas segala, dia kena semua. Dan wajib atas segala orang yang tahu mengajar. Asatizah lah bahasa kita, ustaz, tok guru tu besar sangat, ustaz lah. Tak semestinya ustaz. Biasanya kalau tahu mengajar ni ustaz lah. Mereka itu dan wajib, bukan sunat-sunat lah, wajib atas segala orang yang tahu mengajar mereka itu. Maknanya siapa yang ustazah wajib, ustazah tu perempuan, ustaz wajib ajar. Wajib ajar. Kerana apa? Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia, maka wajib pula. Kalau tak ajar, tak sah Jumaat nanti. Kalau bab orang lelaki. Jadi wajib atas para asatizah, ustaz mengajar kitab-kitab yang berkaitan dengan mengesahkan solat waktu tu. Wajib tangguhkan dulu semua pengajian-pengajian lain selain pada bab solat. Jika Jumaat kat situ, kita tak boleh yakin 40 orang betul-betul cukup syarat. Sekadar agak-agak itu. Boleh kot, ada kot. Ada main kot gitu. Takkan dalam 500 orang tak ada 40 orang yang mustautin dan okey kot. Ada main gitu. Kalau begitu keadaannya, kena ada tangguhkan semua pengajian selain daripada bab solat. Untuk mengesahkan solat. Tak boleh dah mengaji bab-bab lain, tak boleh dah. Bab fardu kifayah, bab tafsir, bab hadis, semua tak boleh dah. Tak boleh belajar, tak boleh waktu tu. Sebab tempat tu prioriti dia. Tempat itu, waktu itu
masalah dalam masalah sembahyang, kita tak boleh confident. Seorang imam, seorang Bilal ataupun AJK ataupun pengurusi nazir tak boleh kata okey yang ini 1, yang ini 2, 3, 4, yang 40 yang tadi itulah saya kira chop. Tak boleh cari. Ini okey, ni okey, yang ni tak tahu. Jangan-jangan datang ni Jumaat ni. Jadi tak boleh nak bilang. Biar sampai boleh bilang, baru mantap. Bukan kata kalau selagi tak boleh bilang tak sah, bukan. Dia cuma dia goyang. Jadi kita main agak-agak macam tak ada kot. Ada orang gitu. Sepatutnya boleh kira. Saya dah sebut sebelum ni kan. Orang kalau ingat dulu masa sembahyang Jumaat, soh pertama sekarang sampai soh kedua, ada orang tu regular customer. Orang lain tak boleh ambil tempat dia. Memang tempat dia situ. Sebab dia datang awal lah. Mesti pak cik tu mesti duduk kat situ, duduk pegang tasbih. Mesti yang tu duduk situ. Mesti kalau kita kira ni lebih 40 orang. Dulu punya tempat, dulu punya masjid. Memang ada. Kita akan tengok. Ni belakang imam mesti yang ni. Ini mesti yang ni. Duduk tengok. Yang tu duduk kat tiang tu. Kita dah tahu dah. Orang yang ini memang boleh chop. Memang mas tautin dan boleh kira. Habis yang lain tak tahu, tak kenal sangat. Tapi sekarang sekadar takkan tak ada kot. InsyaAllah. Duduk main gitu. Boleh lagi. Bukan tak boleh. Tapi tak mantap. Jadi kalau katalah gitu, keadaan sampai kita sendiri, seorang yang menjaga seorang masjid, tak boleh nak tentu mana satu. Ni okey. Bila kita kata okey, kita tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab depan Allah. Siapa berani cakap dia ni okey. Kena kenal sungguh lah. Duk mengaji sama-sama daripada muda. Dia kan muda lah. Duk 3-4 tahun selalu datang kuliah. Kita boleh lah yakin dia. Kalau dia baru datang 2-3 hari, takkan kita nak yakin dia. Jadi maknanya kena kira sungguh-sungguh. Sampai tahap macam tu, macam kita yakin mesti boleh, ni boleh. Itu yang terbaik. Saya buat gitu lah dulu. Kecoh lah kejap. Bukan kita nak kata ni, kita nak cuma ramai-ramai 500 orang, kita sebagai penjaga masjid surau diberi amanah oleh Allah. Kita walaupun tak tunjuk, dalam kepala kita ada ni okey lepas. Kalau 40 lepas, takkan tak ada 45, 50 kot. Mesti ada lebih yang tak apa nak kenal sangat tu. Cukup lah. Maknanya perlu. Tak boleh biar gitu aja. Perlu ada tu. Mantap kalau ada gitu. Mantap pekah kalau tempat ada gitu. Dan waktu tu majlis surau wajib menghidangkan pengajian fardu ain dah. Maksud tak ada dah fardu kifayah yang tak ada lah. Tazkirah, ceramah umum, tak ada dah. Malah fardu kifayah, nahwu, saraf, lugah bahasa Arab, semua tolak tepi waktu tu. Sebab apa? Ada yang lagi penting, iaitu fardu ain. Belajar nahwu fardu kifayah, belajar nahwu, saraf, cara baca, cara memahami Quran harfiah, secara perkataan dengan perkataan. Maksud tu semua kena stop lah. Sebab ada benda besar. Sebab apa? Ni tengok dia kata kat bawah ni. Maka inilah setengah daripada sebesar mungkarat. Inilah sebesar munkar walaupun dalam masjid. Inilah setengah, sebahagian, salah satu daripada mungkar yang berlaku. Mungkar apa? Mungkar tak boleh nak tentukan yang mana 40 tu. Tak boleh nak tentukan dengan confident. Patut kena cari tu. Cari tengok 2, 3, 4. Kita payah habis tahu dia. Kita kenal dia kan. Kalau tak kenal dia ni macam okey. Kita baik dengan dia kejap. Ajak angkat tuition naik baik gitu. Dia ni okey. Gitu lah. Kalau dia dah pernah jadi imam, settle lah. Kita boleh dengar semua kan. Okey ni okey dah ada 45. Okey lah. Selamat. Okey cukup lah. Sampai gitu. Kita nak sampai gitu. Kena sungguh. Maka tiada diuzur pada kita meninggalkan dia. Tak boleh dah waktu tu tak nak belajar ilmu fardhu ain ni, tak maulah belajar solat, lepas solat. Sebut sebelum, macam saya sebut sebelum ni, bila kita sebut solat Jumaat atau solat jemaah atau solat biasa, bukan solat aja. Dia termasuk rukun yang 13 dan dia termasuk syarat. Kan dia sebut sebelum ni. Syarat tu apa? Basuh berak, ambil wudu, mandi wajib yang dekat rumah dia tu. Itu sembahyang lah tu. Bila kita kata yang 40 tadi tu termasuk mandi wajib dia. Macam mana kita nak tahu? Kalau baik boleh tahu. Kita duk borak, kita duk bincang, ataupun tanya direct lagi senang kan. Kita boleh tahu. Sekarang ni kita main agak-agak aje. Maksudnya cara dia basuh najis macam mana? Sebab kalau kat rumah dia tak betul basuh najis, baju dia bernajis, nak kira 40 macam mana? Ini untuk memantapkan lagi sebenarnya. Cuma kita tak payah wajib usul sampai macam tu. Sebab tu saya cakap tadi, dari segi sah dah. Takkanlah tak ada. Adatnya lebih 40. Boleh nak memantapkan je. Dan tiap-tiap
dan tiap-tiap orang yang tiada mengikut. Oh, sambung lagi, ingatkan dah habis dah. Bila dah buat undang-undang, akta dah buat dah itu, nak gitu macam-macam, tak ikut juga. Padahal tadi dah cerita dah sekali, nak cerita sekali lagi, nak bagi tahu ni. Maka wajiblah oleh raja-raja menjanji seksakan mereka itu dengan perang dan lainnya. Kena ada macam-macam. Masuk TV, tengah cerita gitu gini, sup, iklan. Akta baru gini. Tahu tak bahawasanya jika tak belajar gini-gini akan di penjara ataupun macam tu. Buatlah macam mana pun, kenalah pandai-pandai lah. Bab undang-undang tu saya tak kerti, bagi tahu oh tak boleh penjara. Kalau tak ada penjara, tak apalah, denda RM3,000. Apa-apa lah. Jadi janji seksa dengan perang. Ni lagi keras, dengan perang. Maksudnya memerangi. Allah, maknanya pentingnya solat Jumaat ni, penting. Kita tengok yang berlaku, fenomena yang berlaku, solat jemaah dan solat Jumaat. Saya dah cakap lama dari itu dah, daripada 2 tahun lepas lagi. Di Selangor kita dah nampak dah, ramai orang tiba-tiba tak boleh semayang. Lama kan, berapa PKP apa semua, boleh semayang balik. Tak perlu tambah kemah, tak perlu buat renovation, tambah surau masjid, tak perlu. Untuk sembahyang Jumaat dan untuk sembahyang jemaah lagi lah, tak boleh, tak payah, tak perlu. Dan cukup. Logiknya ketika sebelum PKP penuh sembahyang Jumaat. Bila dah bila tak boleh sembahyang Jumaat, tak apalah, tak boleh. Bila boleh balik, kena buat jarak. Bila sepatutnya kalau buat jarak, logiknya kena 2 kali ganda besar masjid tu baru muat. Sebab ada jarak. Tapi cukup. Maknanya apa? Mana pergi orang kat tengah tu? Sekarang dah boleh dapat dah 1/4 kan. Okey, kita boleh tengok sembahyang Jumaat sekalipun ada kosong kat belakang, masih boleh tengok. Soalannya, mana pergi ni orang? Orang hilang. Tolong report boleh. Orang hilang, tak jumpa. Sebab tu kena kita pengajian kita hari ni, kena tengok anak-anak tu. Takut bapak sekali tu masalah sebab dia kata sebelum ni tinggal semayang Jumaat, kita dimomokkan. Momok tak cantik ayat tu. Kita sentiasa ada dalam kepala, daripada kecil sampai kita besar, tak semayang Jumaat tak boleh, kena semayang. Walaupun tak semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tapi Jumaat kena pergi. Ada dalam kepala, macam hantu tu. Macam jangan lalu pokok besar ada hantu, tak pernah jumpa pun tapi macam takut. Memang dah ada dalam kepala. Nak macam mana? Bunyi hantu, padahal tak pernah pun kita jumpa hantu bunyi gitu. Elok hantu cakap elok-elok tapi hantu lain tu. Jadi macam mana kita boleh tahu kalau bunyi macam tu hantu? Kalau pergi dekat situ ada hantu, takut, meremang sebagainya. Sebab dalam kepala kita daripada kecil dah ada, tak tahu mana-mana asal-usul. Biasanya orang dulu lah cakap dah ada. Jadi sekarang ni ada juga dalam kepala kita yang sama, iaitu kena sembahyang Jumaat, tak sembahyang Jumaat, ada macam ada benda, macam habislah hidup kau akan merana tu. Memang ada dalam kepala. Tok nenek kita lah buat bubuh benda tu. Tiba-tiba lepas PKP lama tak sembahyang Jumaat. Tak sembahyang Jumaat, makan kenyang juga. Yang sembahyang Jumaat tu kena Covid, yang tak sembahyang Jumaat tak kena Covid. Yang kata tak boleh pergi ni, yang tak boleh pergi, kan dia halang kan, tak boleh pergi kan, yang masa tak boleh pergi. Tak pergi lama, tak pergi sembahyang Jumaat. Lama tapi elok je, gaji banyak tu juga. Tak rasa apa pun. Yang tok nenek kita letak dalam kepala dah pecah dah. Benda tu benda baik. Dah pecah dah. Tak ada apa, elok lah. Anak pun tak sakit. Kalau tak pergi sembahyang Jumaat, anak sakit. Dulu ada dalam kepala gitu. Hidup merana, tak boleh, berdosa. Tiba-tiba hilang, tak ada benda. Bila dah boleh balik, diorang tak datang. Sebab tak datang Jumaat pun okey je. Malah salah faham. Tak datang 3 kali Jumaat baru munafik. 2 kali tak, sekali tak. Itu salah faham. Man taraka salasa juma'atin min ghairi uzrin kutiba minnal munafiqin. Siapa yang meninggalkan 3 kali sembahyang Jumaat, maka ditulis sebagai orang-orang tanpa uzur, ditulis orang-orang yang munafik. Dia kata tak apa, kita jangan tinggal 3, tinggal 2, betul itu sembahyang balik. Ada golongan macam tu. Sedangkan tinggal 1 dah berdosa, haram berdosa, walaupun lepas pada tu dia sembahyang Zuhur tetap berdosa juga. Tinggal solat Jumaat tu dah berdosa. Tak apa, lepas ni sembahyang Zuhur berdosa juga. Dia salah faham. Dia buat 2 kali,
Biasa orang macam kerja kilang, kerja yang shift tu kan, yang tak boleh keluar kan. 3 kali, 2 kali, kali ketiga sembahyang Jumaat. Lepas tu 2 kali tak sembahyang. Itu ramai tu sebab tu tak ada. Itu sempat saya kaji, itu pun di Selangor lah, bukan di sini. Sempat saya kaji 2-3 poin kenapa hilang orang tak sembahyang Jumaat dah. Kenapa? Antaranya sebab takut penyakit. Takut Covid lah, takut penyakit. Sebab tu tak datang. Lepas tu dia bagilah hujah-hujah dia. Kerana tak apa, sebab penyakit, jangkitan itu, apa, hujah macam-macam. Walaupun dah boleh pergi. Cerita yang dah boleh pergi ni. Ada juga yang kata, okey je tak sembahyang Jumaat rupanya. Tak ada apa pun. Lepas tu sembahyang Zuhur. Tu dia fahaman tu. Lepas tu boleh sembahyang Zuhur. Settle lah. Tak settle, berdosa juga. Walaupun sembahyang Zuhur. Berdosa. Allah. Maka wajib kita marahkan. Maka wajib kita marahkan sehingga-hingga. Wajib kita marahkan sehingga-hingga marah. Sehingga-hingga ni habis tak. Sini cakap gitu tak? Habis tak? Habis tak. Marah habis tak. Tinggal hampas. Jangan tinggal lagi. Habis. Marah sungguh. Tu maksud tu. Maka wajib kita marahkan sungguh-sungguh marah sampai habis marah. Habis marah sungguh. Bagi orang yang tak sembahyang Jumaat ni, bagi orang yang sembahyang Jumaat tapi tak cukup syarat menyebabkan tak boleh kira 40 ataupun tak sah sembahyang dia, kena marah juga orang macam ni. Sebab bukannya susah nak dalam sembahyang pun, rukun berapa banyak sangat. Jadi oleh sebab tu dia kata nak marah macam mana? Dia bagi contoh seperti kita marahkan orang yang membinasakan harta kita dan lebih lagi. Kita pakai motor, orang ambil curi, kita marah kan? Macam tu juga kita kena marah macam ni juga. Sama juga. Dia nak bagi contoh aja. Marah orang binasakan harta kita. Maka tak kala itu wajib kita sembahyang Zuhur juga. Sebab tiada diperoleh syarat sah Jumaat. Jika dah kata walaupun 1000 orang tapi tak cukup 40, kalau cukup 40 pun tak cukup syarat, maka tak cukup juga, maka sembahyang Zuhur tak berdosa sembahyang Jumaat. Maka sembahyang Zuhur tak berdosa meninggalkan sembahyang Jumaat. Tiada berdosa ia meninggalkan Jumaat pada masa itu, tetapi hendaklah ia sungguh-sungguh menyuruh akan mereka itu belajar malam dan siang. Gitu. Barulah ada amal makruf nahi mungkar. Kalau ada pendapat, ada amal makruf nahi mungkar. Jadi macam mana? Suruh kau kena belajar siang malam, tak boleh kerja, ambil cuti tahunan, ambil tu, kena belajar. Tak cukup orang, tak ada orang nak ajar, panggil ustaz mana-mana, ajar tu, sungguh-sungguh. Siang malam. Dan haram ia dirikan Jumaat, tak boleh diri, tak cukup 40 walaupun beribu orang, sebab tiada diperoleh 40 yang sempurna tadi. Okay? Maka jika mengeras amru bil ma'ruf, itu terlebih aula. Kalaulah yang suruh tu bukan orang-orang biasa, orang biasa kena suruh juga, yang suruh tu pemerintah, maka kita mengeras amru bil ma'ruf itu terlebih aula. Bukan. Maka kita mengeras, kita mengambil pendapat buat perkara yang baik, amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tadi terlebih aula dan afdal, terlebih baik, kerana wajib lagi fardu ain atas orang yang kuasa daripada kita duduk berbuat ibadah. Panjang ayat ni. Yang ada menyatakan haram mengerjakan dia. Tu panjang tu ayat dia. Maka kita mengeras, maksudnya kita pilih pendapat, walaupun ada pendapat 3-2 apa tu, walaupun ada dan boleh mendirikan sembahyang Jumaat, ada pendapat mengatakan gitu. Dia kata maka kita mengeras kepada amru bil ma'ruf, terlebih aula. Kita mengeras kepada jangan sembahyang Jumaat, kita sembahyang Zuhur, tapi kita amru bil ma'ruf tadi tu, suruh dia tu settlekan supaya cukup yang tak cukup tadi tu. Itu lebih aula, lebih baik, dia kata, atas orang yang kuasa, bagi orang yang mampu tadi, daripada kita duduk berbuat ibadah. Kita buat juga solat Jumaat yang ada menyatakan haram mengerjakannya. Tu dia bab ni dia boleh kias kat dalam bab-bab lain, boleh kias. Lebih baik tak sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur, sebab pendapat muktamad itu tak boleh sembahyang Jumaat, haram sembahyang Jumaat, wajib sembahyang Zuhur, tak berdosa sebab tak ada orang. Dan dalam masa yang sama kita suruh supaya cukup, kita buat sesuatu supaya cukup 40. Itu lebih baik daripada kita kata sembahyang aja, tak kisah sembahyang aja sebab ada pendapat, dan tak berlaku amal ma'ruf tadi, nahi mungkar tak berlaku. Dan dia kata lagi, lebih-lebih lagi ada pendapat mengatakan haram buat sembahyang Jumaat kalau tak cukup 40 yang sempurna. Jadi kenapa kita nak ambil risiko haram?
Tu maksud dia. Boleh, bukan tak boleh. Kenapa nak ambil risiko haram? Sebab ada kata kurang 40 mastautin yang cukup syarat haram. Itu yang muktamad. Kita kata tak apa, ada yang kata 10 aja. Maka kita mengambil risiko haram tadi tu. Kenapa ambil risiko tu? Walaupun boleh, kenapa ambil risiko tu? Kenapa tak payah sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur je? Kan tak berdosa dan itu pun pendapat muktamad. Kenapa nak ambil risiko haram? Ini ada pendapat kata ni haram, ada pendapat kata ni halal. Dari segi makan boleh. Asal tak boleh buat. Makanlah sebab ada pendapat mengatakan ianya halal. Tapi kenapa kita nak ambil risiko yang benda tu tak ada benda lain ke nak makan? Itulah maksud dia. Masuk tasawuf lah sikit. Pekahnya boleh je kan. Istimewa lagi, lebih-lebih lagi, tiada sah sembahyang. Istimewa lagi, lebih-lebih lagi. Istimewa tu lebih-lebih lagi. Tiada sah sembahyang Jumaat atas kaul yang muktamad. Tu sebut tadi, lebih-lebih lagi atas kaul muktamad tak sah sembahyang. Kenapa nak ambil risiko tak sah? Baik sembahyang Zuhur aja, garanti sah. Tu risiko. Yang difatwakan dengan ittifaq, dengan sepakat segala ulama Syafi'i, imam Syafi'i kita, ulama bermazhab Syafi'i, daripada kita memelihara qaul dhaif, ulang lagi, ya Allah, wahai. Nak bagi tahunya, peliharalah, jangan dok mudah sangat. Memelihara qaul dhaif, itu qaul dhaif tu pendapat dhaif. Dahlah pendapat dhaif, pendapat muktamad kata haram, pendapat dhaif kata tak haram. Kenapa nak ambil risiko yang pendapat muktamad kata haram? Tak payah buat ajalah. Nak begitu. Yang ada padanya khilaf. Dahlah tu ada khilaf. Khilaf ulama pada menyabitkan dia daripada Syafi'i. Ada mazhab kata, ada pendapat kata itu bukan mazhab Syafi'i, dan kebanyakan tiada menyabitkan qaul yang mengesahkan dia daripada mazhab Syafi'i. Ada yang kata itu betul pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat qaul dhaif. Ada yang kata bukan. Kan macam-macam berserabut. Kenapa tak payah buat aja? Kan senang tak payah buat terus. Kenapa sibuk-sibuk nak cari pendapat-pendapat dhaif dalam keadaan berisiko? Macam tu je. Dan jika dikata, tengok tak puas hati lagi. Dan jika dikata hamba taklid. Ni bukan dalam mazhab Syafi'i, ni luar mazhab pula. Dan jika dikata hamba taklid Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang mengharuskan dengan 3 orang. Kata kalau macam tu tak apalah, tak payah pakai mazhab Syafi'i, pakai mazhab Hanafi terus. Macam boleh tak? Sedangkan pendapat muktamad mazhab Syafi'i tak boleh buat. Okey? Atau taklid Imam Maliki. Imam Maliki yang mengharuskan 8 orang. Kita dah pernah buat sebelum ni kan, masa PKP tu kan. Atau 12 orang, atau 20 orang, tak kisahlah. Itu pun tiada sah pula taklidnya. Sudah. Tak sah taklid mazhab lain. Sebab apa pula tak sah taklid? Kalau mazhab Syafi'i tadi selesai, dari segi boleh. Cuma sebaiknya tak payah. Ni dari segi mazhab lain, dia kata tak sah taklid. Walaupun kata tak apalah, 8 orang pun memadai yang mustautin, yang cukup syarat. Sebab mazhab Hanafi kata okey, pakai je lah. Kata gitu. Kata tak sah. Kenapa? Kerana tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu. Apa yang wajibnya, apa yang syaratnya. Apa syaratnya? Sebab yang kata nak ikut taklid mazhab Hanafi, dia tahu tak syarat sah Jumaat? Syarat sah Jumaat samalah mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Lain. Mazhab Hanbali boleh buat Jumaat pukul 10 pagi tu, sebelum masuk Zuhur. Kalau mazhab Hanbali, macam-macam mazhab. Jadi, lepas tu, apa syarat-syarat sah Jumaat? Antaranya dia kata 8 orang. Mazhab lain kan, mazhab Hanafi 8 orang. Ya, yang itu bab lain. Rukun khutbah samalah mazhab Syafi'i. Siapa kata? Rukun khutbah, antara rukun khutbah dia semua kena bahasa Arab. Mazhab Hanafi. Mana boleh kita ambil suka-suka hati je? Tak boleh, kena ambil semua. Lepas tu pula mesti kena buat sembahyang Jumaat tu dekat betul-betul bandar, tengah bandar. Tak boleh pinggir-pinggir macam ni, tak sah. Itu mazhab Hanafi. Kata nak ambil 8, ambil dah semua sekali. Kenapa nak ambil yang itu aja? Tu yang tak boleh tu jadi. Dia panggil tatabu' rukhas. Campur, ikut suka, jadi rojak. Sebab tu kita tak boleh juga. Tak boleh. Dan takrif mastautin mazhab Hanafi lain pula. Tak tahu macam mana, kena cek kitab dia. Tak boleh suka-suka. Macam kita biasa kata, boleh niat sebulan. Tak lama dah puasa ni, boleh niat sebulan kan, mazhab Maliki. Boleh ke? Kalau ikut macam ni, tak boleh juga. Bukan tak boleh mutlak, bukan, ada syarat dia. Okey, kata sekarang ni kita selalu tiap-tiap mazhab Syafi'i, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam sebelum subuh kena niat puasa. Tapi hari yang pertama boleh niat mazhab Maliki sebulan. Macam tu aja, tak sah.
Bukan tak sah puasa. Tak sah mazhab Maliki punya niat tu tak sah. Mazhab Syafi'i sah lah. Sebab apa? Apa syarat-syarat puasa mazhab Maliki? Apa perkara yang membatalkan mazhab Maliki? Batal. Mazhab Syafi'i selagi tak telan tak batal. Mazhab Maliki tak batal. Kena tahu banyak lagi bab-bab tu. Ketika dia katalah perempuan yang niat sebulan puasa, dia puasa. Dia niat hari-hari, dia mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama dia niat mazhab Maliki sebulan. Dia puasa. Tiap-tiap hari dia niat juga. 10 hari datang haid. Lepas datang haid 7 hari habis. Kering. Nak mandi-mandi, nak puasa balik. Dia tak boleh dah pakai yang 30 hari tu, tak boleh lah. Niat mazhab Maliki tu batal. Yang 30 hari. Dia kena niat balik. Sahaja aku niat nawaitu saumar ghadin. Sahaja aku puasa, bukan saumar ghadin. Sahaja aku puasa, baki lagi 12 hari lagi Ramadan. Kena niat balik sekali lagi setelah dia nak puasa balik. Banyak bab lain mazhab Maliki, bab puasa. Bukannya asal niat sebulan, okey, Allah hari ni terlupa puasa. Nasib baik ada mazhab Maliki. Tak. Dah, kalau nak pakai mazhab Maliki boleh. Kalau kata terlupa, pastikan semua tu kita pakai mazhab Maliki dengan maksud perkara yang membatal, perkara yang mengesahkan, gitu gini semua. Panjang lagi bab tu. Itu nampak tak? Dia suruh kita fikir. Dan tiada dapat tiada. Maksudnya mesti daripada keduanya kita peliharakan, jangan jadi talfik. Kita kena pelihara semua tu, jangan jadi talfik. Hukum atas segala orang awam dan orang khawas, orang yang tiada tahu pula. Janganlah pula kita main campur itu menjadikan talfik. Talfik adalah pencampuran talfik adalah pencampuran mazhab yang dicela. Jangan jadi gitu. Dia kata dia kata kat sini tiada tahu pula, tetapi mazhab dirinya tiada tahu, maka betapa mazhab orang lain pula. Ni dia sindir. Mazhab sendiri tak habis belajar, sibuk nak pakai mazhab orang lain. Ni dia sindir. Sindir. Sibuk mazhab Syafi'i pun tak habis, yang ni tak tahu sah ke tidak, ni sah ke tidak pun tak tahu. Tiba-tiba sibuk nak pakai mazhab lain, lagilah tak tahu. Dia kata gitu, dia sindir ni. Sebab tu jangan membuat bermudah-mudah. Kalau dalam masalah dunia, nak masuk sekolah ni, nak masuk MRSM, ada syarat. Kalau ada 1A boleh masuk MRSM. Masuk aje lah, sama-sama nak belajar. Tiba-tiba dalam masalah syarak, masalah tadi, tak apa, boleh pakai, ada pendapat-pendapat. Boleh. Dalam masalah dunia, betapa ketatnya, mesti gini syarat-syarat. Tiba dalam masalah akhirat, masalah syariat, boleh. Patutnya lagi dah berat, patutnya. Maka nak buat kuih pun tak lama lagi nak buat kuih kan? Ke main kuih tunjuk? Nak buat kuih kena letak syaratnya. Apa SOP nak buat kuih? Tepung gandum kena 2 cawan. Kalau 3 cawan keras. Telur berapa biji? Itu pun kena ikut SOP dia. Tiba-tiba dalam masalah nak ukur syarak kita, tak payah SOP. Boleh? Maka hasillah pekerjaannya keberatan atas waliul umur, kena lagi pemerintah. Maka hasillah keberatan tadi tu, apa dia panggil, kewajipan tu paling berat dekat kerajaan. Sedap sangat nak kerajaan kan. Dia bukannya mudah-mudah gitu dia ada tanggungjawab dia. Dan dosa yang besar atasnya, atas kerajaan, pemerintah yang bertanggungjawab. Kalau dalam rumah kita lah, lelaki. Dan jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama, tak boleh, tak kisah. Janji 10,000 air apa benda-benda keluar itu, semua rakyat kita cukup makan, cukup cukup keselamatan, tak ada tembak situ, tak ada tembak sini, cukup tak memadai. Dia kata jika mereka tidak menghiraukan pekerjaan agama, tak menghiraukan, sampai masuk TV pun main peluk-peluk, main apa dah, pelik-pelik dah ni. Orang hantar video kat saya, Allah kata apa benda ni, cerita Melayu. Saya tak tahu lah tu sembang lain kali. Istimewa. Tiba-tiba dalam bab tu, dalam bab agak-agak bab pekerjaan agama tu, ada yang kontrol. Kalau ada kontrol, wajib dikontrol. Kalau tidak, berdosa. Pemerintah berdosa. Istimewa sembahyang 5 waktu. Lebih-lebih lagi sembahyang 5 waktu. Kena lebihkan kat situ. Sembahyang Jumaat memanglah sebut tadi, dan mendirikan dia dengan berjemaah. Kena apa ni?
tanggungjawab atas pemerintah buat sesuatu supaya beratkan dekat sembahyang 5 waktu, beratkan dekat berjemaah, sembahyang berjemaah masjid surau, dan mendirikan sembahyang Jumaat. Pasti-pastinya sembahyang Jumaat beratkan dekat situ, seperti yang disuruh oleh syarak. Bukan mudah-mudah je. Maka kita dapat faham bahawasanya jawatan datang dengan tanggungjawab. Dia bukan datang dengan dah nampak dapat jawatan, projek besar, kaya raya. Bukan. Jawatan datang dengan tanggungjawab. Wallahu a'lam. Habis kita dekat stesen dia. Hukum meninggalkan sembahyang 5 waktu pula. Ya. Okey. Tak ada apa. Dia sekadar kalau umum gitu tak ada apa pun. Okey, pertandingan mancing boleh. Cuma masalahnya dekat hadiah. Masalah kat situ. Masalah dekat pengurusan tu. Masalah kat pengurusan. Yang biasanya mancing, masalahnya dekat hadiah. Yang lain biasa tak ada. Boleh lah bawa 10 joran seorang? Salah. Adalah masalah kat situ. Adalah masalah dah. Bolehlah bawa, kata pertandingan. Bawalah 10 joran pun. Saya ada 12 joran. Bawa 12 letak. Kalau macam tu kau lah menang. Habis tu 1 joran 100. Kenapa pula? Kalau tak bayar tak boleh? Tak boleh. Kat situ ada iuran penyertaan ke apa tu? Macam judi Toto sama. Beli 12, lagi kemungkinan nak dapat kan? Sama. Jadi masalah dia pendek je. Ada tahlil lepas ni. Kau tidak banyak. Jadi masalahnya dekat mana? Masalahnya dekat pastikan apa dia panggil, hadiah bukan daripada duit yang ni, penyertaan ni. Bukan duit joran yang 100 tu. Bukan. Hadiah daripada orang lain yang tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Yang tu boleh. Cuma kalau macam tu tak payahlah 1 joran 100. Kan? Tak adalah sampai macam tu. Sebab kita nak ambil duit daripada situ untuk kita bayar hadiah. Sebiji macam Toto. Tahu Toto? Bukan yang tidur tu. Yang haram tu. Allahu a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat